Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita semua tahu semalam rombakan kabinet telah pun berlaku dan menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam hantaran di Facebook beliau, rombakan kabinet itu terpaksa dilakukan kerana kabinet yang terdahulu banyak masalah, tidak kompeten dan tidak menjalankan tugas dengan memuaskan. Bukan saya kata tau. Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah imply perkara tersebut dalam hantaran Facebook beliau. Di mana antara lain, beliau telah mengatakan bahawa saya maklumkan tidak perlu ada perubahan pada kabinet di tahun mendatang jika kita berada dalam prestasi baik, memuaskan dan tidak ada tekanan atau permasalahan baru. Dalam arti kata lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim secara tidak langsung nak mengatakan bahawa kabinet yang lama ini menjalankan prestasi yang tidak bagus, tidak memuaskan serta banyak sangat masalah. Jadi kalau nak marah, jangan marah saya wahai anak-anak papa sekalian. Marahlah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab beliau sendiri kata perkara ini dan benda ini sebenarnya telah pun disokong oleh TMJ ketika podcast Keluar Sekejap tak lama dahulu. Tetapi tak apalah. Sekarang ini kabinet telah pun dirombak. Jadi kita tengok beberapa penambahan dan juga pengguguran yang berlaku. Antara nama-nama yang digugurkan ialah V. Sivakumar iaitu Menteri Sumber Manusia yang kita tahu ada kes dengan Kementerian Sumber Manusia sebelum ini. Kemudian Ram Kapal Singh digugurkan daripada jawatan beliau selaku Timbalan Menteri Undang-Undang dan juga Datuk Siti Aminah Aching, Timbalan Menteri turut digugurkan. Dan nama-nama yang baru menjadi menteri balik semula ialah antaranya Gobind Singh Deo yang memegang jawatan Kementerian Digital, di mana Kementerian Digital ini adalah pecahan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital. Fahmi Fadil yang tidak perform sebagai Menteri KKD tetap memegang bahagian Menteri Komunikasi. Allahu Akbar. Bukankah Fahmi Fadil ini selalu mengantuikan pada menteri? Kenapalah Anwar masih nak meletakkan Fahmi Fadil sebagai Menteri Komunikasi di saat beliau ini banyak sangat buat kenyataan yang kantoikan kerajaan? Saya pun tak tahulah tuan-tuan sekalian. Yang kedua, Dr. Zulkifli Ahmad yang gagal menguruskan isu COVID-19 pada peringkat awal ketika era kerajaan 22 bulan kembali menerajui Kementerian Kesihatan di mana beliau menggantikan Dr. Zaleha. Steven Sim pula menggantikan tempat Sivakumar selaku Menteri Sumber Manusia dan yang menarik dekat sini tuan-tuan sekalian ialah kemasukan Datuk Seri Amir Hamzah Arifin selaku senator bagi menggalas jawatan Menteri Kewangan kedua. Dan ini tuan-tuan sekalian telah membenarkan kritikan kami selama ini. Selama ini kami kritik kerajaan perlukan seorang Menteri Kewangan yang dedicated. Tak boleh Perdana Menteri menjadi Menteri Kewangan pada masa yang sama. Sebab Perdana Menteri kita ini cukup suka berjalan-jalan. Jadi Menteri Kewangan kita pun ikut Perdana Menteri berjalan-jalan. Jadi apa-apa saja benda berkaitan dengan kewangan tidak dapat diselesaikan. Timbalan Menteri tak boleh buat kerja Menteri masalahnya. Dan masa kita sebut benda itu, ramai anak papa dok marah kat kita. Kata kita ini dengki dan sebagainya. Oi, Datuk Seri Anwar Ibrahim kan merupakan mantan Menteri Kewangan terbaik Asia tahun 1997. Rafizi Ramli dalam parlimen siap kata orang terbaik yang memegang jawatan Menteri Kewangan ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah sekarang Datuk Seri Amir Hamzah telah dilantik, anda nak kata apa pula masalahnya? Menyebut tentang Rafizi, beliau juga antara menteri yang tak perform kekal selaku Menteri Ekonomi. Saya pun tak tahulah kenapa, macam manalah mereka ini masih nak mengekalkan Rafizi. Di mana Rafizi ini yang kita lihat lebih banyak bermain politik berbanding dengan buat kerja-kerja selaku Menteri Ekonomi. Yang terbaru, dia cari gaduh dengan YB Viral. Yang terbaru, dia sibuk nak saman orang sana sini dan sebagainya. Tapi kerja-kerja berkaitan dengan Menteri Ekonomi, dia tak berapa nak buat. Sibuk nak berdebat sana sini. Nak berdebat dengan Syahir Sulaiman lah. Nak berdebat dengan YB Viral lah. Allahu Akbar. Bilalah anda nak buat kerja anda, Y Rafizi, kalau asyik macam ini saja benda yang nak buat. Satu perkara yang sangat menarik untuk saya sentuh dekat sini tuan-tuan sekalian ialah berkenaan dengan Datuk Johari Gani. Macam mana kita tahu Datuk Jo ini sentiasa disebut-sebut untuk menjadi Menteri Kewangan kedua sebab beliau memang ada pengalaman. Zaman Kerajaan Barisan Nasional dahulu pun beliau memang memegang portfolio kewangan dan beliau dilihat sebagai calon yang paling layak dalam Kerajaan Perpaduan Madani ini untuk menggalas jawatan Menteri Kewangan kedua bagi meringankan beban Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tengok-tengok Datuk Seri Anwar melantik senator menjadi Menteri Kewangan dan yang kelakarnya Datuk Jo dijadikan sebagai Menteri Perdagangan dan Komoditi. Orang sehebat Datuk Jo dijadikan sebagai Menteri Perdagangan je. Apa cerita ni Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ada cakap-cakap yang saya dengar kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan Datuk Jo sebagai Menteri Perdagangan dan bukan Menteri Kewangan sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan tidak mahu Datuk Jo lebih menyinar berbanding dengan beliau. Alasan yang sama juga digunakan mengapakah mereka menukarkan Tok Mat
daripada Menteri Pertahanan kepada Menteri Luar. Ini kerana mereka tidak mahu Tok Mat mempunyai pengaruh yang lebih kuat berbanding dengan Zahid Hamidi. Dan bila Tok Mat ini dijadikan Menteri Luar, beliau dikatakan akan banyak berada kat luar negara, jadi beliau pastinya tidak akan dapat connect dengan ahli-ahli UMNO untuk menguatkan pengaruh beliau. Dan benda ini lebih kepada insecurity Zahid Hamidi dan juga insecurity Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Sejauh mana kebenaran kata-kata ini, saya pun tidak berani nak jamin. Ini adalah cakap-cakap politik terpulang kepada kita untuk menafsirkannya. Selain daripada Fahmi Fadil dan juga Rafiz Ramli, menteri-menteri yang gagal terus menerajui kementerian masing-masing, Mat Sabu juga kekal sebagai Menteri Keterjaminan Makanan. Dalam keadaan makanan dekat negara kita ini langsung tak terjamin, beras tempatan payah nak cari, telur pun kejap ada kejap tak ada, minyak masak kejap ada kejap tak ada, dan macam-macam lagi, Mat Sabu masih kekal sebagai Menteri Keterjaminan Makanan. Allahu Akbar. Yang lagi kelakar, adik Lim Guan Eng dilantik sebagai Timbalan Menteri Kewangan menggantikan Steven Sip. Adik Lim Guan Eng yang sama yang pernah menjadi Timbalan Menteri Pelajaran yang ditegur dan dikritik hebat sebab tidak menyediakan jawapan kepada soalan dalam parlimen. Orang macam ni yang langsung tidak care dengan tugas beliau dilantik sebagai satu timbalan kepada satu kementerian yang sangat-sangat penting dalam negara kita ini. Allahu Akbar. Pening-peninglah percaturan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Rakyat pening kepala melihat apakah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat pada ketika ini. Mengapakah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mendengar betul-betul keluh kesah rakyat sebenarnya? Masih lagi hendak mengekalkan muka-muka yang banyak mendatangkan masalah kepada rakyat. Allahu Akbar. Tak tahu cakap macam mana tuan-tuan sekalian? Kerana itulah tuan-tuan, saya berpandangan rombakan kabinet ini bukanlah rombakan yang sebenar-benarnya, tetapi sekadar satu facelift. Satu kabinet yang memang dah rosak, dah tertanggal sana sini, dah mereput, cuma diletakkan shellite bagi menampakkan baru di pandangan kasar mata orang di luar sana. Oh, nampak barulah kabinet ini, tetapi sebenarnya kabinet itu kabinet yang sama. Diisi oleh mangkuk-mangkuk yang sama. Cuma mungkinlah ada mangkuk dekat tingkat atas diletakkan dekat tingkat bawah, atau mangkuk dekat tingkat pertengahan belah kiri diletakkan belah kanan. Itu saja. Dan juga ditambahkan dengan beberapa mangkuk baru, menambahkan lagi beban dan berat kabinet tersebut. Jadi, rasa-rasanya dengan kabinet yang serapuh itu, dengan bertambahnya mangkuk-mangkuk yang sama masih ada, berkemungkinan besar ianya juga akan runtuh dengan sendirinya tak lama lagi. Dan menyebut tentang mangkuk-mangkuk yang bertambah, bilangan menteri dan timbalan menteri akhirnya ditambah daripada 55 kepada 60. Tetapi itu pun berdasarkan kepada edaran poster oleh Kerajaan Perpaduan Madani ini, mereka masih lagi nak kata, oh, 60 itu masih kurang berbanding 70 menteri dan timbalan menteri yang dibuat pada era kerajaan terdahulu. Allahu Akbar. Sekarang ini, rakyat tak peduli kalau ada menteri 100 orang pun, janji mereka perform, buat kerja dengan bagus. Rakyat tak akan rasa rugi untuk bayar gaji menteri. Daripada ada menteri yang sedikit, yang tak ramai konon-kononnya untuk menjimatkan duit kerajaan, tapi langsung tak perform, buat kerja tak apa-apa, rakyat rugi walaupun nak bayar 1 sen pun untuk membela menteri-menteri macam ni. Dahlah pada era Kerajaan Perpaduan Madani ini, kita selalu sangat tengok perkara ini tau, iaitu Menteri A tiba-tiba pula nak masuk campur urusan Kementerian B. Menteri B pula tiba-tiba nak sibuk-sibuk pasal urusan Kementerian C. Nampak tak macam tu? Menteri buat kerja kementerian lain. Ini yang berlaku dalam Kerajaan Perpaduan Madani sekarang ini. Dan ini menyebabkan rakyat menyampah. Jadi tuan-tuan sekalian, macam saya katakan, kabinet yang dirombak ini sebenarnya masih lagi tidak menangkap imajinasi rakyat. Ya betul, walaupun ringgit kita tiba-tiba mengukuh sebelum rombakan kabinet ini diumumkan, tetapi entahlah. Saya tidak ada sebarang perasaan yang bagus untuk kabinet ini dan saya tak tahu anda semua. Tetapi dalam masa yang sama juga kita doakan yang mereka ini berupaya untuk menjalankan tugas dengan baik. Sebab nasib dan masa depan rakyat Malaysia bergantung kepadanya. Tetapi andai kata kalau mereka menjalankan tugas dengan tak apa-apa, maka saya yakin tak lama lagi rakyat akan beratur di hadapan pejabat-pejabat kerajaan. Masing-masing akan bertanyakan soalan ini kepada para menteri. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?